Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Shah Musa. Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW menggariskan 4 fokus utama untuk meningkatkan fungsinya bagi mewujudkan transformasi kawasan luar bandar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata ia merangkumi prasarana kawasan terlibat, program modal insan, keusahawanan dan aktiviti ekonomi. Langkah berkenaan bertujuan merapatkan jurang pembangunan antara kawasan bandar, luar bandar dan pinggir bandar. Daripada keempat-empat bidang fungsi yang kita telah sinkroniskan, ya, daripada banyak-banyak fungsi yang ada, maka kita akan melakukan 22 program quick wins dan juga 19 game changers. Saya akan mengumumkan dari masa ke semasa quick wins dan game changers ini. Yang penting bukan pengumuman, tetapi adalah pelaksanaan. Dan kita mesti melakukan follow through ataupun tindakan susulan terhadap semua saranan yang telah kita bengkelkan. Beliau menekankan kementerian turut berhasrat untuk mengurangkan migrasi terutama di kalangan belia luar bandar ke kawasan bandar. Untuk itu, aktiviti ekonomi baharu bakal diwujudkan sekaligus membuka peluang pekerjaan yang lebih besar. Beliau sebelum itu menghadiri bengkel Hala 7 strategik KKDW di Ibu Negara. Keperluan membaik polis sekolah daif di seluruh negara dilaksana secara adil dan saksama melalui projek pembangunan yang bakal diumumkan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memaklumkan kementerian mempunyai data dan maklumat terperinci berkaitan sekolah daif. Menurut Fadlina, perancangan menyelesaikan isu berkenaan merupakan antara aspirasi di bawah 7 teras Kementerian Pendidikan. Dalam 7 aspirasi kita, memang saya sebut secara spesifik Sabah dan Sarawak. Tapi apabila pengumuman Perdana Menteri ini, saya fikir kita tak perlu rasa bimbang lagi kerana keseluruhan dari seluruh daif di seluruh negara, kita akan lihat secara adil dan saksama menerusi pembangunan projek-projek pembangunan ini. Pembangunan sekolah daif di seluruh negara akan dilaksanakan secara berfasa. Fasa yang paling penting adalah selepas bajet 2023 dibentangkan pada 24 Februari ini. Beliau mengulas kenyataan Perdana Menteri semalam bahawa kerajaan akan menyelesaikan segera masalah sekolah daif demi kebajikan anak-anak sekaligus meningkatkan mutu pendidikan negara. Kerajaan sedang mempertimbangkan cadangan penubuhan lembaga unggas negara bagi memastikan ekosistem industri ternakan negara berfungsi dengan lebih jelas dan berkesan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata cadangan tersebut masih meneruskan perbincangan mengenai perkara berkenaan dan masih belum mempunyai keputusan mengenai hal tersebut. Dan kalanya kita sudah stabil dan sebagainya, berlaku penyakit hawar misalnya yang menyebabkan kematian ayam, dia juga berlaku juga perbezaan harga. Jadi kita akan lihat masa ini dari hal ini di masa ke semasa. Dia tak boleh macam kita kata jalan raya. Jalan ini siap 20 Julai 2023. Barang hidup kita tak boleh kata benda ni akan selesai segala-galanya bulan Julai akan datang. Yang paling penting kita nak ianya keberadaan itu. Itu pangkat perbincangan akan kita teruskan. Terima kasih. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis perasmian Pusat Operasi dan Kilang Milagro di Kerubung Melaka. Hampir kesemua negara ASEAN berhasrat menyeragamkan beberapa protokol dan kerangka kawal selia bagi memudahkan siasatan, penangkapan dan menghalang kegiatan jenayah cyber. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata perkara itu dinyatakan dalam mesyuarat Menteri-Menteri Digital ASEAN ADG Menteri yang berlangsung di Filipina bulan lepas.
sesebuah negara itu mungkin digunakan sebagai pengkalan bagi aktiviti scam tersebut. Sekarang kerjasama memang wujud dari peringkat P2P ataupun polis ke polis. Jadi PDRM ya dengan pihak mana-mana negara lain dalam ASEAN contohnya. Tapi dari segi perlu ada satu penyeragaman dalam dua aspek terutamanya. Satu adalah keselamatan data. Kerana contohnya data yang mereka gunakan, kalau pengkalan skamer itu di negara A tapi mereka menelefon Malaysia, bermaksud ada sejumlah data dari Malaysia telah dihantar ke negara itu yang menjadi call list mereka. Tambahnya, berdasarkan rekod, rakyat Singapura telah mengalami kerugian akibat kegiatan skam lebih $2 bilion Singapura, manakala Malaysia berdepan nasib sama melibatkan lebih RM500 juta setiap tahun. Satu saluran televisyen khusus untuk kandungan sukan tempatan secara percuma akan diwujudkan menjelang suku kedua tahun ini. Fahmi Fadil berkata Jabatan Penyiaran telah diminta untuk meneliti dan mengkaji pelaksanaannya. Jelasnya usai itu antaranya membabitkan isu kandungan dan kos pelaksanaan yang perlu dipertimbangkan. Tapi dia ada penyelarasan sebab sekarang ni contohnya banyak daripada MFL, Malaysia Football League, kita siarkan di RTM2. Jadi sekiranya ada, dan kadang-kadang bila kita ada siaran sukan tertentu, kadang-kadang TV1, kadang-kadang TV2. Jadi kalau kita ada satu yang dedikasi, ia akan bantu untuk mengosongkan sedikit siaran di TV-TV yang 1 dan 2 contohnya, dan boleh diisi dengan program tambahan. Sekarang ni available di RTM Click, RTM Sukan. Tapi saya nak kalau boleh ada satu channel khusus di free to air. Beliau temui selepas menghadiri Majlis Sambutan Tahun Baru Cina Parlimen Lembah Pantai di Ibu Negara. Jelasnya usaha itu merupakan satu cara kementerian memberi sokongan kepada atlet dan peminat sukan tanah air. RTM kini menyediakan saluran sukan yang bersiaran di My Freeview saluran 111 dalam format HD. Selain boleh ditonton di aplikasi telefon pintar dan laman sesawang RTM Click. Naib Presiden PKR Nurul Izzah Anwar mengesahkan tidak lagi berkhidmat sebagai penasihat kanan ekonomi dan kewangan kepada Perdana Menteri. Sebaliknya, beliau kini menyertai Sekretariat Jawatan Kuasa Penasihat Menteri Kewangan yang dipengerusikan oleh Tan Sri Muhammad Hassan Marikan. Menerusi kenyataan, Nurul Izzah memaklumkan Tan Sri Muhammad Hassan telah mengundangnya menyertai sekretariat berkenaan bagi membantu usaha memperkukuh ekonomi negara dan rakyat. Nurul Izzah berkata beliau menghargai setiap peluang untuk menyumbang kepada negara demi melakar masa depan yang lebih baik untuk Malaysia. Beliau juga menzahirkan penghargaan atas setiap sokongan yang diberikan baik daripada orang ramai maupun seluruh pasukan perkhidmatan awam dan komuniti kerajaan. Nurul Izzah turut menyatakan harapan memberikan perkhidmatan membantu Tan Sri Muhammad Hassan beserta anggota jawatan kuasa lain bagi memberi manfaat kepada negara. Gabungan kepakaran individu yang menganggotai Badan Penasihat Khas Menteri Kewangan menjadi sinergi baharu dalam usaha menstabilkan kembali ekonomi negara. Penanalisis ekonomi Dr. Zokri Idris berpandangan fokus kesejahteraan ekonomi rakyat dalam persekitaran mencabar tahun ini juga akan menjadi kayu ukur kepada pencapaian awal kepimpinan Perdana Menteri untuk suku awal 2023. Ada keperluan di peringkat kerajaan untuk melantik barisan penasihat-penasihat ekonomi yang pertamanya memahami nadi denyut rakyat, khususnya di rakyat B40, M40 di kawasan-kawasan urban dan bandar yang sememangnya terlibat dalam peningkatan harga ini.
Pembentangan semula belanjawan 2023 antara fokus persidangan Parlimen ke-15 penggal kedua yang bermula esok. Belanjawan kali ini dijangka mengambil kira cabaran semasa bagi memacu pertumbuhan ekonomi dengan menarik pelaburan ke dalam negara dan mampu mensejahterakan rakyat. Justru kita akan menjangkakan terdapat beberapa penstrukturan ekonomi yang akan berlaku di mana sistem yang sedia ada akan dirubah untuk menjadi satu sistem yang lebih kompetitif, berdaya saing dan mampu menjadi satu pentarikan kepada pelabur luar. Perancangan-perancangan ekonomi ini akan ada satu hubung kait yang langsung dengan merubah cara hidup rakyat tanpa mengurangkan simpanan mereka, contohnya di dalam KWSP. Pertemuan ketiga Barisan Kerajaan Perpaduan dan Pembangkang itu juga bakal menjadi pentas penting menentukan tahap kesepakatan politik ke arah merealisasikan kerangka Malaysia Madani. Persidangan kali ini juga barangkali menjadi semacam ujian keabsahan Kerajaan Perpaduan menerusi pembentangan belanjawan itu tadi, memandangkan ini adalah semacam satu litmus test bagaimana Kerajaan Perpaduan ini mampu untuk mengekalkan majoriti yang ada itu, dan kelulusan bajet itu barangkali akan memberi semacam keabsahan bahawa mereka adalah kerajaan yang sah dan mampu untuk mendapatkan majoriti yang diperlukan bagi membolehkan dasar-dasar kerajaan ini diteruskan. Kertas putih mengenai kes Batu Putih dijangka turut dibentangkan untuk tindakan selanjutnya. Pelbagai perkara akan menjadi agenda utama, misalnya kertas putih mengenai kes Batu Putih yang telah pernah diputuskan oleh Mahkamah Antarabangsa, dan ini satu perkara yang amat penting yang sering diperbincangkan, dan ini akan memberi penjelasan lebih jelas lagi kepada rakyat tentang kedudukan Batu Putih dan apakah perancangan seterusnya yang akan dibuat oleh kerajaan. Pembaharuan seperti sesi soal jawab Perdana Menteri PMQ pada setiap Selasa akan dijalankan secara ujian rintis bermula 13 Februari. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan timbalannya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi serta Datuk Seri Fadilah Yusof menghadiri pemukiman sidang Dewan Rakyat di Kompleks Seri Perdana Putrajaya petang tadi. Program menjelang mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen ke-15 bermula esok itu turut dihadiri 145 ahli Parlimen Kerajaan. Pengisian pemukiman antara lain menyentuh mengenai agenda reformasi Parlimen yang disampaikan Datuk Seri Azalina Osman Said. Ahli Parlimen turut diberi taklimat protokol majlis oleh bahagian istiadat Jabatan Perdana Menteri dan taklimat ketertiban ahli yang berhormat berlandaskan peraturan tetap oleh bekas Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Pandikar Amin Mulia. Saksikan siaran langsung istiadat pembukaan penggal kedua Majlis Parlimen ke-15 2023 yang akan disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada 13 Februari 2023, Isnin pukul 9.50 pagi di TV1, saluran berita RTM serta rtmclick.rtm.gov.my. Jabatan Perangkaan Malaysia DUSM akan membuka pejabat operasi di 156 daerah seluruh negara dalam masa terdekat. Ketua Perangkawan Negara Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, setakat ini jabatan itu telah membuka 30 pejabat operasi yang berperanan mengumpul data dalam usaha membantu pembangunan negara. Beliau berkata pembukaan pejabat operasi penting bagi memperkasa usaha mengumpul statistik di peringkat daerah berpandukan kepada jumlah penduduk, pendapatan, kehadiran pelancong dan sumber ekonomi. Kalau dulu mungkin kita melihat dari segi perancangan fizikal, kita ada jurutera daerah dan sebagainya kan. Tapi sekarang saya jangka meletakkan pegawai yang mempunyai kepakaran dalam bidang statistik
yang boleh mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk perancangan daerah amat diperlukan untuk membolehkan tindakan, keputusan, pemantauan dan juga keberkesanan dalam penggunaan dana awal. Bagi membantu usaha pengumpulan data di USM turut mencadangkan penubuhan Majlis Statistik dan Data Daerah dikendali pegawai daerah dan pengarah di USM negeri. Beliau berkata demikian selepas merasmikan pejabat operasi daerah di bangunan Persekutuan Batu Pahat. Johor berpotensi mencapai nilai pelaburan sehingga 15 bilion ringgit hasil pertemuan dengan syarikat pusat data skala besar terbesar di Asia Pasifik dan Jepun iaitu AirTrunk dan Wilhelmsen. Pertemuan dengan syarikat yang berpangkalan di Singapura itu diadakan semasa lawatan rasmi Kerajaan Johor ke Republik berkenaan. Menteri Besar Dato' Onn Hafiz Ghazi melalui Facebook memberitahu pihaknya turut mengadakan pertemuan dengan beberapa lagi pelabur berpotensi dari negara lain. Hasil pelaburan, ribuan peluang pekerjaan berpendapatan tinggi dapat diwujudkan untuk bangsa Johor selain limpahan ekonomi dan pembangunan yang mampu membawa kemakmuran kepada rakyat negeri ini. Potensi pelaburan ini juga menunjukkan Johor terus kekal sebagai destinasi pilihan utama pemain-pemain industri bertaraf global. Kerajaan negeri dengan bantuan Kerajaan Persekutuan komited untuk menjadi pemudah cara menyediakan utiliti dan infrastruktur sehingga kepada insentif cukai bagi menghasilkan suasana perniagaan yang lebih mesra pelabur dari serata dunia. Lawatan rasmi selama 3 hari bermula hari ini bagi meningkatkan hubungan baik antara Singapura dengan Johor. Seiring dengan era digital, RTM akan terus melaksanakan transformasi bersesuaian mengikut kehendak dan selera penonton. Ini termasuk beberapa penambahbaikan yang akan dibuat dalam masa terdekat, khususnya melibatkan penyampaian berita yang diberikan nafas baharu. Menurut Ketua Pengarah Penyiaran Suhaimi Sulaiman, RTM mempunyai sumber lengkap dari segi teknologi, kaki tangan terlatih dan cetusan idea yang menarik serta praktikal untuk dilaksanakan. Malah, penambahbaikan tersebut akan dibuat dengan mengambil kira agenda transformasi baik bagi saluran TV, stesen radio maupun di platform media digital RTM. Benda-benda hebat semua ada di dalam RTM. Jadi itu yang sedang kita buat pada masa ini dan saya rasa itu bukanlah satu yang susah untuk dibuat dan boleh dibuatkan secepat mungkin dan tak lama lagi orang akan tengok kehebatan RTM ini itu sendiri. Beliau berkata demikian dalam sesi taklimat bersama semua wakil RTM negeri di Kuantan. 2 suspek samuan berkumpulan ditahan polis di Tanjung Agas Tangkak dan Jalan Daud Muar di Johor semalam. Kedua-dua lelaki tempatan berusia 32 dan 45 tahun itu ditahan susulan laporan seorang lelaki berusia 39 tahun yang disamun 7 Februari lalu. Ketua Polis Daerah Muar ACP Rais Mukhlis Azman Aziz dalam pernyataannya berkata suspek membawa lari beg sandang mangsa dan motosikal milik rakan mangsa. Polis merampas sebuah motosikal dan 2 telefon bimbit untuk membantu siasatan. Kedua-dua suspek mempunyai rekod lampau melibatkan narkotik dan jenayah. Suspek direman 6 hari sehingga 17 Februari dan kes disiasat mengikut Seksyen 395 Kanun Kesiksaan. Operasi mencari dan menyelamat hari ke-7 gempa Turki. Pasukan MAS-01 Smart dan MAS-10 menumpukan aspek tinjauan di sekitar Nordagi bagi mencari mangsa yang masih hidup. Tinjauan bermula pukul 9 pagi waktu tempatan dengan bantuan 2 pemandu arah dan 2 penterjemah. Kawasan tinjauan melibatkan 7 tapak kerja di Sektor 4 Gaziantep meliputi kawasan Bandar Nur Dadari yang padat dengan bangunan komersial, hotel dan kompleks kediaman yang dianggarkan seluas kira-kira 20 km.
Kawasan runtuhan di mana 5 sekeluarga berjaya diselamatkan oleh pasukan SAR Malaysia pada Sabtu juga merupakan kawasan yang telah ditinjau dan diperiksa terlebih dahulu oleh pasukan peninjau. Kehadiran anggota polis dan tentera yang lengkap bersenjata juga bertambah dan kerap melakukan rondaan di sekitar pusat operasi pasukan SAR antarabangsa termasuk bampiran pusat operasi pasukan SAR negara yang terletak di Stadium Nur Dari. Bangunan di sekeliling pusat operasi turut menempatkan 3 pusat bantuan untuk mangsa bencana gempa bumi dengan kemudahan makanan, minuman, pakaian dan selimut. Gempa bumi besar yang melanda selatan Turki dan barat laut Syria pada Isnin lepas telah meragut lebih 24,000 nyawa. Turki pada Selasa mengisytiharkan darurat selama 3 bulan di 10 wilayah bagi memastikan misi SAR berjalan lancar. Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM telah mengenal pasti lokasi penyaluran bantuan kemanusiaan kepada mangsa gempa bumi di Turki. Ketua Misi Kemanusiaannya Dr. Sani Arabi Al-Kahiri berkata pemberian bantuan perlu mengikut keperluan mangsa dan bukan sekadar memenuhi sumbangan semata-mata. Kita jangkakan akan ada pengumuman untuk penghantaran yang lebih besar-besaran. Walau bagaimanapun saya ingin nyatakan bahawa bantuan ini tertakluk kepada apa yang diperlukan, bukan apa yang kita rasa kita nak bagi. Saya kira ini adalah satu yang kita sambut dengan baik kerana kehadiran kita di sini memang fokus kepada bantuan kecemasan, bantuan kebersihan, bantuan higien dan sebagainya. Jelasnya, MAPIM bekerjasama dengan Agensi Wakaf Kerajaan Turki TDV bagi penyaluran bantuan kemanusiaan di lokasi terjejas di Kahramanmaras. TDV telah menggerakkan 12 mobile kitchen untuk menghantar makanan kepada petugas barisan hadapan manakala MAPIM mengedarkan 300 selimut mangsa bencana. Inisiatif Malaysia untuk mencetak 1 juta Al-Quran kemudian mengedarkannya ke seluruh dunia merupakan tindakan tepat pada masanya. Ia memberi peluang kepada masyarakat pelbagai latar belakang agama untuk memahami ajaran Islam yang sebenar. Seterusnya mengekang tindakan Islamofobia yang kian membimbangkan. Laporan wartawan JAKIM, Alisa Yusra. Inisiatif diumum Perdana Menteri bulan lalu sebagai tindakan balas bagi mengutuk insiden melampau pembakaran Al-Quran di Sweden. JAKIM diberi tanggungjawab menyelaras penerbitan dan pengedaran kitab suci itu. Langkah segera yang telah dilaksana ialah membentuk sebuah jawatan kuasa khas melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar dan Kementerian Kewangan, juga kerjasama dengan syarikat-syarikat penerbitan dan percetakan. Kita telah bentuk jawatan kuasa khas yang diketuai oleh JAKIM. Ini arahan pada JAKIM untuk menyelaraskan semua isu-isu berkaitan dengan kutipan dana, percetakan dan juga agihan 1 juta Quran tersebut. Jadi ini masih lagi di peringkat awal dan pihak JAKIM pun saya percaya telah memulakan usaha-usaha penyelarasan tersebut. Proses penerbitan akan segera dilaksana sebaik penyelarasan selesai dibuat bersama kementerian dan syarikat terlibat. Ia perlu dilaksana dengan teliti bukan saja bagi memastikan kelancaran proses pengedarannya, malah objektif utama meningkatkan imej Islam dapat dicapai. Beberapa proses yang terpaksa dilalui, tapi kita akan cuba usahakan untuk memastikan kesegeraan dalam proses percetakan seperti yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menyegerakan proses percetakan ini bagi tujuan edaran ke seluruh dunia, insya-Allah. Sememangnya untuk mencetak
mencetak 1 juta naskah Al-Quran, komitmennya bukanlah calang-calang. Pelbagai proses bakal dilalui bagi merealisasikan hasrat ini. Namun pihak JAKIM tetap komited menerusi jawatan kuasa yang telah dilantik bagi menyegerakan inisiatif ini selari dengan solidariti Malaysia untuk mengekang Islamofobia. Alisa Yusra, laporan JAKIM untuk RTM. Baik, sedikit berita sukan. Hanya individu yang benar-benar layak akan dipilih sebagai Ketua Jurulatih baru skuad rugby 7 sebelah kebangsaan. Presiden Kesatuan Rugby Malaysia KRM, Dato' Syahrul Zaman Yahya berkata, sehingga kini permohonan masih lagi dibuka. Jelas beliau, calon berkenaan perlu memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan. Antaranya perlu memiliki lesen dan sijil sains sukan tahap 2 daripada Institut Sukan Negara ISN atau memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai jurulatih. Ianya hanya akan ditentukan oleh lembaga kejurulatihan selepas 13 hari bulan Februari, iaitu tarikh tutup permohonan untuk menjadi Ketua Jurulatih Raya Sevens. Kita masih lagi menunggu permohonan untuk masuk. Sama ada jurulatih daripada luar yang akan membuat permohonan, masih lagi belum dapat kita pastikan. Ketika ini, jawatan Ketua Jurulatih skuad rugby 7 sebelah kebangsaan masih kosong selepas pengendali terdahulu Muhammad Saizul Hafifi meletak jawatan Disember tahun lalu. Pertandingan bola sepak Piala Tuanku 2023 menutup tirai dengan menyaksikan Rembau muncul juara selepas menewaskan Port Dickson 4-1 menerusi penalti pada Sabtu. Pada aksi tersebut, kedua pasukan terikat 1-1 pada permainan sebenar sehingga pemenang diputuskan menerusi penentuan penalti. Muhammad Danish Muhammad Fazan daripada pasukan Port Dickson dinobatkan penjaring terbanyak dengan 3 jaringan. Manakala Izzat Hakimi Muhammad Rashid dari Rembau pula dinobatkan pemain terbaik perlawanan akhir. Pertandingan Piala Tuanku dianjurkan setiap tahun sempena menyambut Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Ia dianjurkan bermula tahun 1977 dan melibatkan pasukan-pasukan dari daerah Negeri Sembilan. Baik, secara berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my yang sahih di RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.